Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Izzat bin Azman, nombor matrik 10 DIB 21F1006 akan membincangkan tentang faktor-faktor masyarakat pada zaman sekarang mengambil mudah tentang isu pembayaran zakat kepada asnaf orang ataupun orang miskin. Seperti yang kita tahu, zakat ialah merupakan rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh umat Islam. Jadi pada zaman sekarang ni banyak masyarakat yang mengambil mudah tentang pembayaran zakat ini. Antara faktor-faktor yang pertama ialah kurang kesedaran betapa pentingnya untuk membayar zakat. Masyarakat kita pada zaman sekarang ini hanya tahu untuk membayar zakat pada bulan Ramadan, iaitu zakat fitrah. Mereka akan cuba mengelak untuk membayar zakat lain seperti zakat pendapatan. Hal ini kerana kurang kesedaran sebagai umat Islam untuk bertanggungjawab dalam menunaikan zakat. Oleh itu, cara mengatasinya ialah dengan meningkatkan pengetahuan. Tidak kira sama ada pada masyarakat itu sendiri atau pihak zakat. Pihak zakat boleh membuat iklan ataupun membuat video di laman sosial tentang pentingnya membayar zakat ini. Dan untuk faktor yang kedua pula ialah tidak dikenakan undang-undang. Yang dimaksudkan di sini ialah mereka bebas untuk tidak membayar zakat, tidak dikenakan apa-apa tindakan undang-undang. Hal ini mereka akan mengambil kesempatan untuk tidak membayar zakat. Hal ini dianggap telah mengambil hak orang lain. Oleh itu, pihak zakat perlu membuat satu undang-undang ataupun peringatan kepada orang-orang yang cuba mengelak daripada bayar zakat ini. Hal ini kerana jika masyarakat asyik mengelak untuk membayar zakat, hal ini menyebabkan kutipan untuk zakat berkurang. Secara tidak langsung untuk membantu asnaf-asnaf ataupun orang-orang miskin ini akan berkurang. Dan untuk yang ketiga pula ialah kurang keyakinan terhadap institusi zakat. Masyarakat kini cuba mengelak daripada mahu membayar zakat kerana mereka ingin tahu ke manakah duit yang diberi itu disalurkan ke atas jalan-jalan yang betul ataupun sebagainya. Hal ini kerana faktor media sosial yang menyebarkan berita palsu, ada kalanya menyebarkan berita palsu tentang orang-orang susah yang tidak menerima zakat. Oleh itu, masyarakat akan mempersoalkan pihak-pihak yang seperti pihak zakat, iaitu ke manakah dana yang disumbangkan itu pergi. Oleh itu, jika mereka tidak ada keyakinan, mereka akan cuba mengelak daripada membayar zakat. Jadi, pihak zakat perlu mengatasi masalah ini tidak kira dengan apa cara sekalipun. Sama ada membentangkan dana-dana ini di laman sosial seperti Facebook atau sebagainya supaya masyarakat kita tahu ke manakah dana itu pergi. Jadi secara tidak langsung akan dapat menyelesaikan salah faham ini antara masyarakat dan pihak zakat. Jadi kesimpulannya, sebagai umat Islam, kita perlulah membayar zakat supaya dapat membantu orang miskin ataupun orang-orang yang memerlukan, dan supaya ibadat kita juga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita tidak dipersoalkan di akhirat. Jadi harapan saya ialah agar semua umat Islam mengambil tanggungjawab ini untuk membayar zakat bagi membantu orang-orang yang memerlukan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Mimi Syazlin binti Abdul Wahab, nombor matrik 10 DIB 21F1079 akan menerangkan tentang kesan masyarakat Islam masa kini yang mengambil mudah dalam soal melaksanakan kewajipan mengeluarkan zakat kepada golongan fakir dan miskin. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, wajib ditunaikan apabila cukup syarat-syaratnya. Kegagalan melaksanakan bayaran zakat juga boleh mendatangkan dosa besar dan harta yang tidak dizakatkan akan menjadi bahan pembakar api neraka di akhirat nanti. Berdosa apabila dia dengan niat sengaja menangguhkan pembayaran dan menjadi penghalang kepada orang fakir dan miskin untuk mendapatkan haknya. Kedua, hak ganti rugi fakir dan miskin terhadap harta yang diwajibkan zakat walaupun semua hartanya musnah. Ini disebabkan dia sengaja menangguhkannya tanpa alasan dan dia terpaksa menanggung risiko ke atas kelalaiannya demi menjaga kepentingan orang yang berhak. Jelas Abdul Halim sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, iaitu hadis sahih Bukhari jilid 2, hadis nombor 111 dari Abu Hurairah Ar-Iraq, katanya Rasulullah SAW bersabda, orang yang melambat-lambatkan membayar hutang, zakat, harta dan lain-lain kewajipan yang harus dibayarnya adalah zalim, aniaya apabila seorang di antaramu dipindahkan hutang piutangnya kepada orang yang mempunyai, hendaklah diturutinya. Justeru itu, seseorang individu yang telah mencukupi syarat-syarat wajib zakat perlulah disegerakan bayarannya demi memenuhi kepentingan maslahat masyarakat setempat. Abdul Halim menyeru dan mengingatkan bahawa sesetengah masyarakat Islam memahami dan menganggap bahawa apabila mereka sudah membayar zakat fitrah, maka urusan zakat mereka sudah selesai. Sedangkan urusan zakat harta mereka seperti zakat pendapatan, wang simpanan, perniagaan, emas dan ternakan wajib dilaksanakan apabila cukup nisab dan tempohnya. Jika tidak dibayar zakat akan mendapat dosa besar dan dilaknati Allah SWT. Selain dari zakat, wajib perkara penting yang perlu kita lakukan adalah bersedekah kerana sifat pemurah dan suka bersedekah adalah ciri orang mukmin yang diredai Allah. Kita sebagai umat Islam yang mengaku beriman dan ingin mendapat keberkatan dan keredaan Allah serta syafaatnya dan pertolongan Rasulullah di akhirat nanti, maka marilah kita bersama-sama menunaikan kewajipan zakat harta ini dengan penuh keikhlasan kerana Allah. Semoga Allah SAW membalas sebaik-baik balasan dengan apa yang diberikan dan melimpahkan berkat ke atas apa yang ditinggalkan, insya-Allah. Firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 34 hingga 35 yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar daripada orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak menafkahnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahawa mereka akan mendapat seksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakarkan dengannya dahi, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta benda kalian yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kalian simpan itu. Surah At-Taubah ayat 34 hingga 35. Terima kasih, sekian daripada saya. Sekarang saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atirah binti Osman dan nombor pendaftaran saya ialah 10DIB 21F1020. Hari ini saya akan mengulaskan cara untuk mengatasi masalah sikap masyarakat yang mengambil mudah dalam soal melaksanakan kewajipan mengeluarkan zakat kepada golongan fakir dan miskin. Kesedaran akan tanggungjawab membayar zakat dilihat masih lagi di tahap yang rendah.
Zakat yang dimaksudkan ialah zakat ke atas harta, memandangkan masyarakat Islam sememangnya tidak ketinggalan membayar zakat fitrah di bulan Ramadan pada setiap tahun. Ini berlaku antaranya disebabkan persepsi dan perfahaman masyarakat Islam yang menganggap membayar zakat hanya tertumpu kepada zakat fitrah semata-mata. Kesedaran ini boleh ditingkatkan sekiranya pendidikan dikemas kini, tindakan undang-undang terhadap keengganan membayar zakat dikenakan dan keyakinan golongan berkewajipan membayar kepada institusi zakat dapat diperbaiki. Tambahan pula, aktiviti dakwah dan penerangan mengenai kewajipan zakat amat diperlukan. Aktiviti dakwah dan penerangan merupakan tunjang kepada Lembaga Zakat Selangor untuk mentarbiah umat Islam, khususnya golongan muda tentang zakat. Oleh itu, pelbagai program dan aktiviti diatur sepanjang tahun bertujuan untuk memperluaskan dakwah zakat kepada seramai mungkin umat Islam di Selangor agar mewujudkan ummah yang arif mengenai ibadah rukun ini. Selain itu, zakat juga perlu dipromosi melalui media massa. Media massa juga akan turut memainkan peranan dalam memberi pendedahan dan informasi tentang zakat kepada orang ramai. Di samping itu, pelantikan beberapa pusat zakat di institusi pengajian tinggi seperti Wazan di Universiti Putra Malaysia akan terus dapat membantu masyarakat sekitar dan menjalankan perniagaan. Kerana pusat zakat IPT boleh menjadi salah satu wahana untuk dirujuk oleh para peniaga dan membuat kiraan zakat mereka secara terus. Semoga seluruh peniaga Muslim di negara ini akan mampu memupuk kesedaran bahawa setiap rezeki yang diperolehi hasil perniagaan yang dilakukan merupakan amanah Allah yang perlu dikongsikan kepada yang memerlukan. Kesimpulannya, amalan ini juga boleh membuang sifat kedekut dan unsur-unsur bakhil. Hakikat ini dapat dirasai oleh pengeluar zakat dan dia juga menyedari bahawa zakat ini lebih ketara kepada penambahan harta daripada menguranginya. Sekian daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Naim bin Yusof. Nombor pendaftaran 10 DAB 21F1032. Zakat merupakan kewajipan bagi setiap Muslim yang mampu membayarnya serta diperuntukkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Melalui pengurusan dan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana yang berpotensi serta dapat dimanfaatkan demi kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat dan negara. Sekiranya zakat ditunaikan dengan ikhlas kepada Allah, zakat yang ditunaikan boleh membersihkan harta yang dimiliki sebagaimana dalam firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan dan mendoakan untuk mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Seseorang yang telah mencukupi syarat-syarat wajib zakat perlulah disegerakan bayarannya demi memenuhi kepentingan maslahat masyarakat setempat. Diingatkan bahawa sesetengah masyarakat Islam memahami dan menganggap bahawa apabila mereka sudah membayar zakat fitrah, maka urusan zakat mereka sudah selesai. Sedangkan urusan zakat harta mereka seperti zakat pendapatan, wang simpanan, perniagaan, emas dan ternakan wajib dilaksanakan apabila cukup nisab dan tempohnya. Jika tidak dibayar zakat, akan mendapat dosa besar dan dilaknat oleh Allah. Selain dari zakat wajib, perkara penting yang perlu kita lakukan adalah bersedekah, kerana sifat pemurah dan suka bersedekah adalah ciri-ciri orang mukmin yang diredai Allah. Oleh itu, kita sebagai umat Islam yang mengaku beriman dan ingin mendapatkan keberkatan dan keredaan Allah serta syafaat dan pertolongan Rasulullah di akhirat nanti, maka marilah kita bersama-sama menunaikan kewajipan zakat harta ini dengan penuh keikhlasan kerana Allah. Semoga Allah membalas sebaik-baik balasan dengan apa yang diberikan dan melimpahkan berkat ke atas apa yang ditinggalkan, insya-Allah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.